riwa wildani thumma al-awliya min al-bashiri min كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي للأوزار ليت أسم من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا قضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء ومن الأغيار بجد والقيام في الأسهار على الدوام مجتنبا لسائر مراقبا لله في الأهوال لترتقي معاليم الكمال لربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهى مزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء تمامي وأفضل الصلاة والسلام شيمي ختمي وآله وصحبه الأكرم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa alaihi, situ deh. Wa alaihi ay wa in jaraina alaihi, dan jika kita menjalani di atasnya, yakni di atas qauli ba'dihim, alaihi ala qauli ba'dihim, di atasnya yakni di atas
pendapat sebahagian mereka itu ulama bahasa. Mana? Itu sebahagian mereka mengatakan tu al-unsa, perempuan itu tidak dipanggil insan, tapi dipanggil insanatun. Zakarun saja dipanggil insanun. Adapun tu al-unsa, perempuan, itu dipanggil insanatun. Kalau kita menjalani di atas pendapat ni, fatakunul unsa, maka jadilah oleh unsa, oleh perempuan itu, kharajat, keluarlah ia, bil insani, daripada kata insan. Jadi tak dikata kalau panggil perempuan tu insan, bahkan kalau perempuan dipanggil insanatun. Gitu. Kalau kita menjalani di atas pendapat ni lah. Tapi pendapat ni dhaif ni. Pendapat yang rajihnya sama ada dia zakarun au unsa, maka semua tu masuk dalam kata insan. Sebab apa? Sebab Al-Quran dia tak guna perkataan insanatun. Tu guna perkataan insan. Khuliqal insanu dha'ifa. Tu diguna perkataan insan, tak guna insanatun. Tapi kalau kita menjalani di atas pendapat yang kata unsa tu ialah insanatun, zakarun baru insanun, maka keluarlah. Maka sebab tu kalau menjalani di atas pendapat tu tak ada apa dah. Sebut kata insanun, tak kena dah orang panggil. Bila sebut kata zakarun, tak kena dah orang panggil. Bila sebut kata insanun, tak kena dikaid dah dengan zakarun, dengan laki-laki. Kalau kita menjalani di atas pendapat qauli ba'dihim ni lah. Tapi qauli ba'dihim ni dhaif. Kalau kita menjalani di atas pendapat sebahagian ni, ta'rif rasul tu cukup lah insanun, zakarun tak payah sebut dah. Sebab apa tak payah sebut? Sebab keluar dengan sendiri dah. Faham tak? Tapi oleh kerana pendapat tu lemah, maka bila sebut insanun tu masih terbenar lagi unsa, maka sebab tu disebut diqaidkan, disebut qaid lil ikhraq, dia panggil qaid zakarun tu nak keluar kalau panggil unsa daripada kata insan. Gitu dah. Kalau kita menjalani di atas qauli ba'dihim, al-unsa tu insanatun, tak ada kena qaid dengan zakarun dah. Pakai sebut insanun hurrun selalu dah. Apa? Sebab keluar dengan sendiri dah lah. Sebut kata insanun hanya laki-laki saja dah lah. Tak payah sebut dah orang panggil zakarun. Tapi kau tu kau dhaif. Kau yang lemah. Kau yang kuatnya insanun tu masuk. Zakarun wa unsa, masuk laki-laki dan perempuan. Maka tu sebab itulah lepas insanun dikaitkan pula zakarun. Bapa? Nak ikhraq, nak keluar ke orang panggil al-unsa. Gitulah. Habis itu. Jadi kalau kita menjalani di atas pendapat qauli ba'dihim, definisi rasul tu kita, definisi nabi tu kita kata insanun hurrun min bani adamah, manusia yang merdeka daripada bani Adam. Manusia situ kena kepada laki-laki saja. Sebab apa? Sebab kalau perempuan kena kepada insanatun. Gitu. Keluar dengan sedih selalu. Tapi kau ni kau yang dhaif. Maka sebab tu tak diletakkan definisi seperti itu. Lepas tu kait juga zakarun. Sebab apa? Sebab insan tu kau yang rajih kata masuk juga unsa. Wal qawlu, dan bermula pendapat ulama. Ada juga pendapat ulamanya. Wal qawlu, dan bermula pendapat ulama. Khabar duduk bawah tu. Khabarnya duduk fahuwa marjuhun khabar. Wal qawlu, dan bermula pendapat ulama binubuwati Maryamah, dengan mengatakan kenabian Siti Maryam tu nabi. Binubuwati Maryamah ai bikauni Maryamah nabiyan. Gitulah. Binubuwati Maryamah ai bikauni Maryamah nabiyan, dengan kenabian Maryam, yakni dengan keadaan Maryam tu jadi nabi. Gitu dah.
Ada juga pendapat yang mengatakan lagu tu ada. Wa asiyata mraati fir'auna. Lagi. Atah pada kata Maryamah. Maknanya ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahawasanya Asiyah. Siapa Asiyah ni? Asiyata ni imraati fir'auna. Asiyata mraati fir'auna. Asiyah ni ialah perempuan, iaitu isteri bagi Firaun. Ada juga yang mengatakan Asiyah pun nabi juga. Wa Hawa dan Hawa, iaitu nek kita Hawa, isteri Nabi Adam alaihissalam. Wa ummi Musa, dan ibunda bagi Nabi Musa alaihissalam. Nama apa? Wasmuha, dan bermula namanya, nama ibu bagi Nabi Musa tu Yuhanidha. Yuhanidha, bacanya Yuhanidha bidzalil mu'jamati. Hal keadaan makruh, hal keadaan dibaca ke orang panggil Yuhanidha tu bidzalil mu'jamati. Takut kita kata Yuhanida ya. Nah, dengan zal yang bertitik satu di atas. Tu Yuhanid. Ada nama orang putih atau Yahudi ke? Nama Yuhanidha ya lah tu. Ambil nama mak Nabi Musa tu. Nah, ingat masa duk mengaji dengan Baba Tahir mula di Pondok Pasumbuh, kitab Kashful Lisan kalau tak silap, ada fawaid. Ya Baba almarhum Baba Tahir ni apa nak bombong, mana berubah. Ada fawaid, ada faedah. Dengan nama ibu Nabi Musa ni boleh ditawassulkan. Tak ingatlah semula kena balik mula. Lagi tak Kashful Lisan masa tu. Ngaji tak beko. Tu wahajar, hajar, wasarrota, dan sarah. Fahuwa, ini khabarnya. Maka ialah ia qaul tersebut tu marjuhun, ialah qaul yang marjuh. Yang lemah tu. Tu qaul yang lemah dah. Pak kalau awak mari ayat Quran, ni ada dobit sikit ni. Dhabit di wa ummi Musa tu. Nah, wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun bermula firman Allah Ta'ala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Wa auhayna, dan mewahyulah oleh kami, ila ummi Musa, kepada ibu bagi Nabi Musa. Wahyu apa? An ardi'i. Nah, bahawa menyusulah ia ibu Nabi Musa akan Musa tu. Tu. Ada pun firman Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala wahyu kepada ibu Nabi Musa. Ni hak jadi hujah kan qaul yang marjuh ni kata. Tengok. Ibunda Nabi Musa tu diwahyu oleh Allah Ta'ala. Ini tanda kata bahawasanya mereka tu juga nabi. Fala yaqtadin nubuwwata, jawab bagi amal. Maka tidak menghendaki firman Allah Ta'ala tersebut akan kenabian. Bukan maksud auhayna tu kami wahyu dengan makna wahyu kepada Nabi, bukan wahyu dengan makna nubuwah atau risalah, bukan. Patut apa maksud auhayna situ? Bal muradu bil wahyi huna. Gitu. Bal muradu bil wahyi huna ai fi qauli ta'ala ni al ilhamu. Bahkan maksud yang dikehendaki dengan kata wahyu pada firman Allah Ta'ala ini al ilhamu, ialah ilham. Gapo ilham? Wa huwa, dan ia ilham ni. Tu dah. Ia ilham tu al-ilqa'u fil qalbi, campakkan di dalam hati. Tu artinya wa auhayna ila ummi Musa, yakni kami ilhamkan. Tu makna gitulah. Tuhan capak ke dalam hati mak Nabi Musa ni bahawa mak Nabi Musa ni menyusukan dia akan Nabi Musa. Itu maksud situ. Bukan maksud wahyu kenabian itu, bukan. Fa innahu, maka bahawasanya ilham tersebut yakunu, adalah ia, jadilah ia, yakunu yasiru maksudnya. Jadilah ia
hatta hingga li ba'dil hayawanati, sehingga kepada sebahagian daripada bagai-bagai binatang, ghairil aqilati, yang tidak berakal. Kama ay wadzalika kainun kama, dan bermula demikian itu, demikian kata wahyu, dengan mana ilham tu, campurkan Allah dalam hati seorang tu, bahkan berlaku pada sebahagian binatang-binatang yang tak berakal tu. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti mana barang pada firman-Nya Allah Ta'ala. Mana? Wa auha rabbuka ilan nahli, wa auha rabbuka, dan mewahyulah oleh Tuhan engkau, ilan nahli, kepada semut. Tak kena kata semut jadi nabi juga. Nah. Nah. Kata semut nabi berat. Mari ada kan wa kafara man qala tu maka lemah. Sebab tu kata pendapat tu marjuhun, lemah. Qala sahibu, dan telah berkata oleh tuan empunya kitab Bad'il Amali. Tu Bad'il Amali ni ada kat bawah ni, banyak syarah dia. Antara lain syarah dianya Du'ul Ma'ali fi syarhi Bad'il Amali, karangan Syekh Ali Al-Qari, Mulla Ali Al-Qari. Ada yang baca Malla, Mulla Ali Al-Qari. Antara yang mensyarahkan kitab Bad'ul Amali, Bad'il Amali lah, Bad'ul Amali. Namanya Du'ul Ma'ali fi syarhi Bad'il Ma'ali, Amali. Tuan umpunya kitab Bad'il Amali kata nak, wa ma kanat nabiyyan qattu unsa wala abdun wa syakhsun zu fa'a atau zu fi'alin. Wa ma, dan tidak adalah nabiyan menjadi nabi, qattu langsung, unsa perempuan. Dia terbalik jadi kecek tu dah. Sepatutnya wa ma kanat unsa nabiyyan qattu, gitulah. So syair tu gitulah. Unsa tu isim kana, nabiyyan tu khabar dia. Dia terbalik, mari nak khabar kana dulu, orang tak depan. Unsa isim kana tu tak belakang. Wa ma kanat nabiyyan qattu unsa, ay wa ma kanat unsa nabiyyan qattu. Ini, dan tidak adalah perempuan itu menjadi nabi langsung, tak ada. Tu i'tikad kita kat Ahli Sunnah Jamaah ni, tidak ada langsung seorang perempuan tu menjadi nabi. Wala abdun, dan tidak juga menjadi nabi itu oleh seorang hamba. Wa syakhsun, dan seseorang zu fi'alin, yang empunya beberapa perbuatan yang jahat. Tu makna zu fi'alin ai fi'lin qabihin. Itu tafsir. Ai tu nak tafsir zu fi'al. Apa makna zu fi'alin? Atau zu fa'alin atau zu fi'alin ni, ai fi'lin qabihin, mana seseorang yang mempunyai perangai yang keji. Tu tak ada. Jadi tak ada seorang nabi ni Allah Taala latih seorang yang perangai tu keji, tu tak ada. Perempuan pun tak ada jadi nabi, hamba pun tak ada jadi nabi, dan orang yang mempunyai perangai yang qabih, yang jahat pun tidak ada jadi nabi. Mahalus syahid kita wa ma kanat nabiyyan qattu unsahatuana. Habis. Kemudian kata dia laginya wa kharaja, dan keluarlah. Wa kharaja ay wa kharaja biqaulina fit ta'rifin nabi war rasul. Dan keluarlah dengan kata kami pada ta'rif nabi dan rasul tu bil hurri, dengan kata hurri, al hurru tu. Wa kharaja bil hurri ay wa kharaja biqaulina fit ta'rifin nabi war rasul al hurru. Dan keluarlah dengan kata kami pada definisi nabi rasul tu al hurru, kemerdekaan. Keluar fa'il bagi kharaja, ar-raqiqu, oleh hamba. Keluar dengan kata merdeka tu oleh hamba. Maka tak ada lah orang panggil nabi tu abdun wala abdun, tak ada. Tak ada seorang jadi nabi tu ialah seorang hamba bagi orang lain, tu tak ada. Bagaimana nak dengar kata nak dakwah nak mu hamba, mu tak layak nak bersuara, nak mu sendiri, tak berhak nak milik dirimu sendiri. Tak berhak orang panggil nak minta gaji. Hamba ni tak berhak minta gaji tau.
Dia tak ada gaji bagi diri dia. Kalau hamba tu hamba 100% lah, melainkan hamba tu hamba separuh dah, maka boleh sehari itu dia kerja untuk diri dia, atau separuh hari itu dia kerja untuk diri dia, separuh hari itu khidmat untuk tuan dia, sayyid dia. Boleh. Nak kira kata nak hamba ni tak ada orang panggil jadi nabi, tak ada. Mesti orang yang jadi nabi, jadi rasul ni ialah merdeka. Wala yaridu Luqmanu. Tu. Pas mari datang iktiraf kata, pas Luqmanul Hakim tu lagu mana? Dalam Quran ada satu surah, suratul Luqman. Surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingat, wa idh qala Luqman, ingatlah ketika mana berkata oleh Luqman kepada anak dia, pada hadiah memberi peringatan pada anak dia, wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah, hei anakku jangan kamu menyekutukan, mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Itu lagu mana tu? Luqman bukan nabi ke? Kalau dia kata wala yaridu ai i'tiradlah, dan tidak datanglah tak datang apa i'tirad oleh Luqman tu jadi fa'il bagi la yaridu. Wala yaridu Luqmanu, dan tidak datang ai i'tiradan, tak datang i'tirad, tak datang nisbah i'tirad tu oleh kata Luqman tu. Dalam kata Luqman tu nabi, bah Luqman tak mari i'tirad tu, apa tak mari i'tirad Luqman li'annahu, itu ilak pada kata la yaridu dah. Li'anna Luqmana lam yakun nabiyan, tidak adalah ia Luqman tu jadi seorang nabi. Sebab tu tak kata i'tirad dah. Kalau mu bakit lagi Luqman tu hamba jadi nabi tu. Apa duk kata lagu tu nya? Tak ada datang i'tirad dah. Luqman tu bukan nabi. Macam gitu dah. Balkana, bahkan adalah ia Luqman tu tilmizal anbiya'i, murid bagi segala nabi-nabi. Takut dia mari dah wano Luqman tu kecek sepuluh nabi ni. Kalam dia tu hikmah, kalam dia tu bijaksana, supong nabi-nabi dah dia ni, supong nabi dah. Dah anak murid nabi dia. Padahal dia cakap tu orang panggil kalam hikmah banyak keluar daripada mulut dia. Nasihat dia tu sangat manfaat. Sebab apa? Balkana tilmizal anbiya'i, bahkan adalah ia Luqman tu seorang murid bagi para nabi. Tu kata Luqman tu ialah murid bagi para nabi, li'annahu kana bahawasanya Luqman. Tak boleh annahu, kerana bahawasanya halawasyan warada, telah datang riwayat, telah datang warik, maksudnya annahu, bahawasanya Luqman ni kana adalah ia tilmizan lil alfi nabiyyin, murid bagi 1000 nabi. Ada hadis mari cerita kata bahawasanya Luqman ni pernah belajar dengan 1000 orang nabi. Padahal ia bijak sangat pun. Tok guru dia tu 1000 orang nabi. Ni. Maka Luqman tu waliyun salihun. Wali yang soleh tak ada ikhtilaf sekalian ulama. Dia tak serupa dengan Khadir. Kalau Khadir ni berlaku khilaf, ada setengah kata wali, ada setengah kata nabi, ada setengah kata rasul. 3 kaum. Ada setengah kata Khadir ni rasul, lagi nabi. Ada kata nabi saja, tidak rasul. Ada hak kata wali bukan nabi. Maka kau yang rajihnya ialah khairul umuri awsatuha, mana tengah-tengah. Nabi tidak rasul, bukan setakat wali, bukan nabi, tapi nabi saja bukan rasul. Tapi di sananya berlaku khilaf banyaklah. Tentang hidup kedak lagi dia gapo semua tu berlaku khilaf banyak tentang Khidir. Tentang Khadir. Ada pun Luqman ni sepakat kata bahawasanya bukan nabi, bukan rasul dah. Lepas tu waliyun salih, seorang wali yang soleh. Waliyun min awliyaillah. Lepas tu dia boleh cakap lebih macam para nabi ni cakap ni. Tak ada belah. Li'annahu warada annahu kana tilmizan li alfi nabiyyin, kerana bahawasanya telah datang wariklah akan bahawasanya
Luqman tu adalah ia murid bagi 1000 orang Nabi. Tu tengok. Habis itu. Kemudian kata dia wa kharaja biqaulina min bani Adama. Dan telah keluarlah dengan perkataan kami ai fit ta'rifin nabi war rasul tu. Gapo perkataan kami tu? Min bani Adama. Bani Adam. Min bani Adama. Insanun zakarun hurrun min bani Adam. Keluar dengan kata kami daripada anak cucu cici Adam. Bagi kharaja al jin wal malaikatu, oleh jin dan malaikat. Memanglah jin itu bukan anak ada. Bapa duk pergi kait pula dengan mimbani Adam. Binaan, kerana dibinakan ala annal insana, di atas bahawasanya perkataan insan tu sendiri makhuzun minan nausi, ay mustaqun minan nausi, istiqaq dianya daripada perkataan naus. Naus ni mana bergerak? Gapo naus? Wahwa, dan bermula ia an-naus at-taharruku, bergerak. Bergerak tu orang panggil naus dalam bahasa Arab. At-taharruk tu dipanggil juga an-naus, an-nausu. Tu dah. Jadi kalau kita ambil istiqaq insan tu daripada perkataan asalnya nausu, bermakna taharruku. Masuk dah orang panggil jin dengan malaikat? Masuk dah? Jin gerak tak? Jin gerak. Malaikat gerak tak? Gerak. Kalau gitu masuk juga lah jin dengan malaikat tu al-insan. Apa? Insan yang asal perkataan insan tu istiqaq daripada naus. Apa? At-taharruk. Nampak tak? Ni ngaji belak tak jadi dengar ni. Agak lagi sedap kata. Sebenarnya jin dengan malaikat ni insan juga. Sudah. Temu ni sesat doa ni. Malaikat ngaji pun insan juga mengaji mana. Ayat dia mung tu bodoh tak ngaji. Sebab insan tu asal istiqaq daripada perkataan nausi. An-nausi huwa at-taharruku, bergerak. Yuqalu, dikatakan ai fil lughatil arabiyyah, gitulah. Dikatakan pada bahasa Arab nasa, bergerak. Bila? Idza taharraka, apabila bergerak satu benda tu. Dipanggil ke seorang tu nasa apabila? Bila? Idza taharraka, apabila bergerak. Idza taharraka, bila bergerak. Contoh kita kata halim, bergerak. Bila halim tu bergerak, kita buat tu nasa halimun, telah bergeraklah oleh halim. Tu Arab dia cakap kat lagu tu dah. Tu telah bergeraklah oleh halim. Lutfi gerak. Idza taharraka lutfi yuqalu fil lughatil arabiyyah nasa lutfi. Gitu. Tu maksud gitu. Apabila bergeraklah lutfi tadi tu, maka dipanggil dalam bahasa Arabnya nasa lutfi, telah bergeraklah oleh lutfi. Gitu lah. Jadi perkataan asal al-insan tu kata setengah ulamanya mustaqatun minan nausi, diambil asal pada perkataan bergerak. Tu fayashmalu, maka melengkapilah dalam kata insan tu al-jinna wal malaka, akan jin dan malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat dengan jin pun bergerak juga. Maka sebab tu kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan al-insan tu mustaq daripada perkataan naus, maka tak pada lagi dengan kata tak pada lagi dalam definisi itu kata insanun. Sebab apa? Malaikat pun insan. Jin pun insan. Apa? Insan tu asal perkataannya naus. Naus tu mana taharruk? Mana? Idza taharraka syai' yuqalu fil lughatil arabiyyah tu nasa syai'. Itu tengok. Maka masuklah jin dan malaikat. Apabila begitu dikaitkan lagi min bani Adama. An-nas tu ialah daripada anak Adam. Ni seolah-olahnya syarah ni dia bimbang takutnya ada orang hak pegang kata insan tu mustaq daripada an-nas ni. Maka sebab tu kata fayahtaju li ikhrajihima,
maka diberhajaklah untuk mengeluarkan kedua-duanya. Mana al-malaki wal jinni tu? Li ikhrajihima li ikhrajil jinni wal malaki. Mengeluarkan kedua-duanya, mengeluarkan jin dan malaikat bima zukira, dengan barang yang tersebut. Dengan apa? Ai biqaidi min bani adama. Bima zukira ai biqaidi min bani adama. Dengan barang yang tersebut, yakni dengan kait kata min bani adam, daripada anak Adam. Bila kait dengan kata anak Adam, maka terkeluarlah orang panggil jin yang malaikat. Kalau kita menjalani di atas pendapat insan tu istiqaq daripada an-nausu. Wa amma ala annahu ma'khuzun minal unsi. Wa amma dan adapun wa amma dan adapun wa amma jarona ala annahu gitu dan adapun dan adapun tak nak wa amma lau jaraina ala annahu gitu. Dan adapun jikalau menjalanilah kita ala annahu di atas bahawasanya al-insan itu, ala annahu ala annal insana ma'khudun, di asa ambil tepat dianya, perkataan mustaq asalnya istiqaq daripada apa? Minal unsi, daripada unsi. An-nas mustaqun minal unsi. Perkataan an-nas tu asal diambil istiqaq daripada perkataan unsi. Jawab bagi amma fayakhtassu bi bani adama, maka ketentuan khusus tertentulah sahaja dengan anak-anak Adam. Tak kena dah mereka ngaji tu. Bila gitu fala yahtaju li ikhrajihima bima zukira, maka tidak diberhajatlah li ikhrajihima, bagi mengeluarkan kedua-duanya jin dan malaikat tadi tu, bima zukira ai biqaidi min bani adama. Tak ada berajak dah, tak perlu lagi kita nak kait min bani adama, tak perlu lagi. Sebab apa? Sebab automatik terkeluar dengan sendiri. Sebab insan tu kita kata kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan istiqaq daripada perkataan unsub. Maka tu khusus kena kepada Bani Adam. Habis itu. Ni saja ni. Syekh Ibrahim nak suruh jadi luah, orang panggil pengetahuan kita. Ngai pula kita tak apa guna duk faham dah lagu ni. Sekabut pala aku. So ngaji ya. So ngaji ya senang. Bagi kepala kat. Ni supaya kita ni beri otak. Ada khilaf ulama yang kata insan mustaqim minan nausi, insan mustaqim minal unsi. Luah tu kita tahu. Tahu pula khilaf, tahu pula apa kait. Kalau tak kait, jumpa pula definisi bah ni. Kalau ada definisi dalam kitab lain kata nabi-nabi tu insanun zakarun hurrun salimun an munafirin tab'a. Tak ada sebut min bani Adam. Kita tahulah. Dia menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan insan tu mustaqul minal unus. Gitu ya. Dia kait dengan min bani Adam. Pelik ni apa duk kait dengan bani Adam ni? Tadi sebut dah insan. Cuba cek tengok apa. Tidakkah orang panggil tahsilul hasil tu? Ataupun duk cakap benda tula. Duk ulai-ulai balik benda hak sama ke mana? Tak reti ni definisi apa duk panjang lebar ni ni. Dah. Rupanya insan tu diperjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan mustaqim minan nausi. Sebab tu jangan gaduh tik tu guru alim ulama ni. Jangan gaduh tik. Lama kita gaduh tik. Apa ruang mai takrif? Manusia laki-laki merdeka daripada anak ada. Dah manusia tu memang ceraklah anak ada. Ada lagi ke anak malaikatnya, anak jin. Yang duk gaduh gerak membaca kod nayu memang terabung suluh dengan ilmu istiqaq gapo barulah nampak. Gak ilmu istiqaq ni tak ada kita duk baca ni, jaranglah. Ada kita ada jarang nak baca. Ayo. Wala yaridu, dan tidak datang juga yakni i'tirad.
tidak datang nisbah i'tiraq qauluhu oleh firman-Nya Allah Taala. Mana Allah Taala firman? Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Ya ma'syaral jin, hei fuak-fuak jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah tidak datang pada kamu beberapa rasul-rasul daripada kamu? Tengok dia kata. Ni ayat Quran yang kata hei jin tak mari ke rasul daripada kamu tu. Tu nak menunjuk kata bahawa jin pun ada juga rasul, ada juga nabi. Tak datang iktirak tu. Sebab apa la yaridu ni ilak pada kata la yaridu? Li anna ma'nahu, kerana bahawa bermula maknanya makna qaulihi ta'ala, bermula makna firman Allah Ta'ala tu, wallahu a'lam. Mari sirah tabari dulu, mari sirah tabari dia panggil berlepas diri. Ni warak ulama dulu ya warak, bukan macam kita moyok nah. Ulama dulu ya warak, dia takut pada Allah Ta'ala, takut bimbel tak kena gapo dia ayat. Wak mari dulu sirah tabari dia panggil nak melepas diri. Allah lah yang maha amat mengetahui. Isim tafdil ai sami babih dia panggil bukan Allah yang lebih mengetahui dah, Allah yang maha mengetahui. Kita tak tahu sikit abuk mereka apa dikhabarkan oleh ulama-ulama, oleh rasul, oleh oleh tutup guru saja kita tahunya. Takut bimbang salah. Kita lah ni tak dah qala Allah maksudnya. Hebat maknanya. Ada orang tak warak tu. Kalau almarhum Tok Guru dulu, almarhum Sayyidi Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, kalau baca firman Allah Ta'ala terjemahannya itu balik bahasa, jaga benar. Sebab kita tak boleh nak kata makna kalau kita tak tahu makna apa, nak ceklah tafsir lah. Itu pun kita buka tafsir tengok wallahu a'lam. Mari wallahu a'lam dulu, bimbang takut tak betul gapo ayat ni, lepas diri dulu. Apa maksudnya? Apa maknanya? Alam ya'tikum rusulun min ba'dikum wahumul insu. Itu maksud dia. Alam ya'tikum, adakah tidak datang akan kamu ni hei manusia dengan jin, rusulun oleh beberapa utusan-utusan rasul-rasul, min ba'dikum, minkum ay min ba'dikum. Min situ tu min litabai tu minkum tu. Sebab tu dia kata min ba'dikum, daripada sebahagian kamu. Siapa ba'di tu? Wahumul insu, wahumul ba'dukum tu. Wahum, dan bermula mereka itu, mereka ba'du tu, hak sebahagian itu siapa kenanya? Insu ialah manusia, bukan kena ke jin kah? Tu tengok tafsir dia dah. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Min tu min litabai, sebab tu mai min ba'dikum. Hei puak-puak jin manusia, adakah tidak datang akan kamu beberapa utusan rasul-rasul daripada sebahagian daripada kamu? Sebahagian daripada kamu tu siapa? Iaitu manusia, bukan kena kau jin tak. Tu dah. Atau al-muradu, ataupun al-murada boleh atau pada kata maknahu. Tu dah. Li'annal murada tak datang iktiraf. Sebab apa? Atau situ lah sama lek. Sebab ilak bagi layar ridu lagi ni. Bapa tak datang iktiraf firman Allah Ta'ala kata ya ma'syaral jin wal ins, bukan termasuk jin tu ada beberapa rasul, tak datang iktiraf. Li'annal murada, kerana bahawasanya bermula maksud yang dikehendaki birrusuli dengan kata rasul, utusan ai fil ayah tu, fi hadhil ayah ni, pada ini ayat. Tu li'annal murada birrusulil jinni, begitu. Fi hadhil ayati, kerana bahawasanya bermula maksud yang dikehendaki rasul-rasul jin pada ayat tersebut. Ayat ni khabar as-sufara'u minhum, ialah wakil-wakil daripada rasul-rasul manusia. Tu minhum ay minar rusuli, minar rusulil insi. Tu wakil-wakil daripada mereka itu manusia, mereka itu rasul-rasul manusia. Itu sufara
As-sufara'u, as-sufara'u, as-sufara, as-sufara'u. Itu ra tu panggil okey fa. As-sufara'u, yakni sufara, sufara ni apa panggil apa? Macam imigrasi itu safarah. Safarah ni kedutaan. Nah, kedutaan Malaysia di Mesir, kedutaan ni di Malaysia ni ada kedutaan Amerika, kedutaan Indonesia. Safarah tu kedutaan. Sufara'u maknanya duta-duta. Begitu. Duta-duta. Apa makna sufara? Ai nuwabu minhum. Jamak bagi naib lah. Nuwab jam'u naibi. Naib mereka itu, naib daripada mereka itu. Anir rusuli daripada segala rasul-rasul. Tu dah. Maknanya gini contoh kita kata Nabi Adam atau kita ambil Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim. Maka hak ngaji dengan Nabi Ibrahim tu, pergi sapa kepada dia alajing tu, ada panggil naib. Bagi Nabi Ibrahim. Gitu dah. Tapi kalau kita nak kata gitu, korek sikitlah. Boleh juga gitu. Kena misal Nabi-Nabi dulu. Sebab apa? Sebab kalau Nabi Muhammad SAW memang diutus kepada jin tu. Kalau Nabi-Nabi lain tu tak diutus kepada jin. Tapi jin tu nak semaya, nak puasa, nak buat amal syariat Tuhan mukallaf juga. Nak buat lagu mana? Dia kena ngaji dengan Rasul manusia. Dia kena ngaji. Ni sebab utuhnya tak diutus pada mereka tu. Adapun Nabi Muhammad ni sebab diutus sama dengan manusia juga. Kalau gitu hadap ngaji dengan Nabi-Nabi tu jadi naib bagi Nabi-Nabi. Gisapa kepada bangsa mereka di kalangan jin, di alam jin. Itu maksud gitu. Jadi bukan rasul daripada Allah Ta'ala dah. Tu. Nuwabu minhum anir rusuli la rusulun min indillahi. Tengok. Pengganti daripada mereka itu jin, daripada segala rasul-rasul manusia, bukan rasul-rasul daripada sisi Allah Ta'ala, bukan. Tu dah. Bukan rasul-rasul daripada sisi Allah Ta'ala. Tetapi naib-naib atau duta-duta atau wakil-wakil yang dilantik daripada rasul-rasul di kalangan manusia. Supaya gisapa kepada di kalangan pihak-pihak jin sana. Itu lagu tu dah. Jadi tak datang iktiraf. Tidak datang iktiraf. Habis. Wala yaridu aidan, dan tidak datang juga yang ini nisbah i'tiraq qauluhu, oleh firmannya Allah Ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Tengok, Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Tu ada lagi ayat innallaha astafa minal malaikati rusulan. Ada juga ayat gitu dah. Ni Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Allah yang memilih daripada malaikat-malaikatnya, pilih-pilih akan menjadi rasul, akan beberapa utusan-utusan, akan beberapa rasul-rasul. Tengok dia kata. Ni dalil kata malaikat pun jadi rasul ada. Apa nak kait dengan Bani Adam? Tak ada kait-kait dengan Bani Adam lah. Tak datang tu i'tiraf lagu tu. Sebab apa? Ilak berkata la yaridu. Li'anna ma'nahu, kerana bahawa bermula maknanya makna qauli ta'ala itu wallahu a'lam. Tengok sirah mubalaghah, sirah apa? Awak mari sirah tabarri dulu. Sirah tabarri dulu. Allah lah yang Maha mengetahui makna yang hakikat sebenarnya. Makna apa makna dia? Annahum, bahawasanya mereka itu malaikata ni. Annahum annal malaikata sufara'u bainallahi wa baina anbiya'ihi, ialah wakil-wakil, duta-duta, perwakilan-perwakilan di antara Allah dan di antara para nabinya Allah di kalangan manusia. Masuk rasul situ maksudnya apa? Yakni duta, wakil. Jibril didutakan, dirasulkan, diwakilkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Kadang-kadang turun dengan Mikail. Macam Isra' Mi'raj tu dah.
Itu nak kata duta-duta saja. Itu makna rasul itu dengan makna sufara juga. Jadi mereka sebagai duta di antara Allah dengan nabi-nabi. Nabi-nabi ni pula ialah rasul ngoti untuk manusia. Dan tertentu dengan Nabi Muhammad rasul ngoti untuk jin. Kemudian jin-jin tu pula sebagai sufara pula, duta-duta bagi para nabi kepada bangsa-bangsa jin sana. Tu lagi tu dah. Bapa tu sufara bainallahi wa baina anbiya'ihi liyuballighuhum, supaya menyampailah mereka itu malaikat, hum akan mereka itu anbiya, para nabi, anillahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala, asyara'i'a, akan segala hukum hakam syariat. Tengok habis itu. Wa kharaja bisalimi anil munaffiri, wa kharaja, dan keluarlah ai biqaulina fi ta'rifin nabi war rasul tu as-salimu anil munaffiri, sejahtera selamat daripada penyakit yang meliakan, tabiat yang meliakan hati manusia tu daripada dia. Keluar dengan kata tu ghairus salimi anhu, oleh yang tidak sejahtera daripadanya, daripada ghairus salimi anhu anil munafiri, tidak selamat daripadanya, daripada liar. Tu faman kana fihi, tafriqnya maka barang siapa, tafriq pada kata kharaja ni, nak buat siapa masalah kagu mana, keluar dengan kata selamat daripada penyakit tabiat yang meliarkan hati manusia, oleh yang tidak sejahtera, tidak selamat daripada liar hati manusia tabiat dia. Faman kana fihi, maka barang siapa yang ada padanya, pada barang siapa, munafirun, sesuatu yang meliarkan hati manusia. Mana tu misal dulu, ka'ama, seperti buta, wabarosin, seperti sopok, penyakit sopok, wajuzamin, seperti penyakit kusta, lam yakun, tu jawab bagi man kana, atau khabar bagi man kana, lam yakun, nescaya tidak adalah ia man tadi tu nabiyan, seorang nabi, wala rasulan, dan tidak ada juga dia seorang rasul. Buta ngaku rasul, bukan nabi, bukan rasul. Buta ngaku nabi, rasul, tak, bukan nabi. Atau penyakit kulit, nak busuk bangang, bang, kusta, sopok, apa saja yang menjijik, yang meluak ke yek orang pada dia, maka dia tu ngaku jadi nabi rasul, bohong. Sebab apa? Tidak ada nabi rasul ni ada tabiat penyakit ke perangai ke apa yang boleh meliarkan manusia daripada diri dia. Seumpama gila ke nyanyuk ke, iyalah kau tu, tak ada nabi nyanyuk, tak ada nabi gila, tak ada nabi sopok, tak ada nabi kusta, tak ada. Lam yakun nabiyan wala rasulan. Kalau gitu lagu mana cerita Nabi Ayub, Nabi Yakub tu? Wala yaridu, dan tidak datanglah i'tiradun, tidak datanglah nisbah i'tirad, bala'u ayyuba, oleh bala Nabi Ayub, ujian bagi Nabi Ayub. Sebab apa? Sebab apa tak datang tu? Sebab hak datang Nabi Ayub tu bukanlah penyakit seumpama hak disebut tadi yang meliarkan hati orang, tak. Sakit sikit je, sakit kulit sikit je. Atau Nabi kita kena sihir tu tak sampai jadi gila apa dah. Wa ama Yaqubah. Kita berhenti situ dululah. Wala yaridu bala wa ayyuba. Jauh tak kuliah ni? Jangan jalan pula. Wakilah wa qala hujjatul islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wakila, dan dikatakan, ai wakila wa qala ba'dul ulama lah. Ini jawapan yang kedua. Wakila ai wa qala ba'dul ulama fil jawab, pada menjawab ke persoalan lepas. Setengah ulama jawab lagi ni, la yufa'alu bil mufawwidhi, tidak diperbuatlah oleh Allah Ta'ala dengan orang yang tafwid ke khijai dia kepada Allah, illa melainkan Allah Ta'ala perbuat apa pada dia, ma akan barang
fihi yang adalah pada barang tersebut salahuhu keelokannya mufawwid. Keelokannya orang yang menyerahkan diri dia kepada Allah Taala. Fima orang yang mufawwid itu fima pada barang fawwadha menyerahlah ia mufawwid ila Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Taala. Pasti dah Allah Taala tak akan buat melainkan baik berlaku kalau seorang itu benar-benar serah pada Allah. Lepas tu wal khidlan wal qusuru, dan bermula khidlan dan kusur, ai wa ammal khidlanu wal qusuru, begitu. Dan ada pun bermula khidlan, kelalaian, lalai dengan Tuhan, khidlan. Tu wal qusuru, dan kecuaian, an manzilatit tafwidhi, kecuaian, kelalaian, meninggalkan tempat bagi tafwid, gitu. Fahadha, maka ini takdir, fahadha, maka ini kelalaian, kecuaian, meninggalkan tempat bagi tafwid ini, mimma, ialah setengah daripada barang la yaqa'u, yang tidak jatuh, yang tidak berlaku lah fihi, padanya, pada barang at-tafwidu, oleh tafwid. Khizlan dan kusur tu tidak, orang tak panggil tafwid tu. Nah, kalau seorang itu serah pada Allah, pasti dia tidak akan khizlan dan kusur. Pasti dia akan senantiasa hatinya terpaut dengan Allah Ta'ala, jaga-jaga, mengawasi. Kalau sudah lalai, cuai, maka itu tidak lagi dikatakan seorang itu tafwid kepada Allah Ta'ala. Sebab apa tu? Ilat pada kata la yaqa'u id la syakka, kerana tidak ada jenis syak lagi fi fasadi zalika, pada rosaknya demikian itu khizlan, demikian itu kelalaian, wal qusur, dan cuai, an manzilatit tafwid, daripada tempat bagi tafwid itu. Tak ada syak lagi kalau dia lalai dengan Allah Ta'ala, kalau dia cuai dengan Allah Ta'ala, tak ada syak lagi, rosak. Apa pula nak kata itu sebagai tafwid? Orang tafwid pada Allah tak akan lalai, tak akan cuai, tak akan lalai dengan tak akan cuai. Wa tafwidu, padahal bermula tafwid itu innama, hanya sanya, yaqa'u, jatuh, berlakulah fima, ai fi amri, pada perkara, pada khija'ah, yushakku fi fasadihi wa salahi, yang disyakkan pada rosaknya dan pada eloknya. Betul tak? Kita nak serah pada Allah ni, khija'ah kita tu, hak kita ragu-ragu, molek ke tak molek, kita serah pada Allah Ta'ala. Hak tu baru orang panggil adanya tafwid. Tapi kalau sudah lalai sejak di awal lagi, dengan Allah Ta'ala, cuai dah awal-awal lagi, maka orang tak panggil tafwid tu. Sebab apa? Sebab lalai, cuai tu tak ada ragu-ragu lagi, orang panggil rosak, fasad. Tu dah. Habis itu. Wahadha, dan ini mana? Hazal qila ni, ataupun hadza qila, ataupun hazal qaul tsani. Dan ini perkataan yang kedua ni, sebagai jawapan yang kedua ni. Itu aula, ialah lebih utama, qaulaini, daripada dua jawapan, dua pendapat. Mana dua pendapat? Ahaduhuma, salah satunya yuf'alu, Tuhan buat juga, orang panggil hak tak molek, walaupun seorang itu tafwid, tapi apabila ada di dalam tafwid dia tu kelalaian dan kecuaian. Tu. Yang keduanya ialah la yuf'alu bih, tidak Allah Ta'ala buat, orang panggil kerosakan bagi orang yang mentafwid. Sebab apa? Sebab kelalaian, kecuaian itu awal-awal lagi rosak dah. Itu jawapan dia. Hak ni kata syekhnya, kata Imam Ghazalinya, lebih aula jawapan inda syaikhina rahimahullahu ta'ala, di sisi guru kami sini, maksudnya Imam Abu Bakar Al-Waraqi, atau Syekh Abu Bakar Al-Waraqi rahimahullahu ta'ala. Kerana apa lebih aula? Ini ilat pada kata aula. Li izlaula zalika, kerana jikalau tidak kerana demikian itu, izlaula zalika, kerana jikalau tidak demikian itu, izlaula zalika, kerana jikalau tidak demikian itu mana? Annahu la yuf'alu bil mufawwidi illa ma fihi salahu fima fawwadha ila Allah Ta'ala. Tu klik situ zalika tu.
Kerana jikalau tidak demikian itu, tidaklah bahawasanya Allah Ta'ala memperbuatkan dengan orang yang menyerahkan khijai kepada Allah, melainkan akan barang yang ada padanya barang tu kebaikan bagi dia, bagi orang yang tafwid tu, pada barang yang ia serahkan, tafwidkan ilallah kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak kerana demikian itu, lamana secaya tidaklah qawiyatil ba'ithatu, berdirilah oleh perkara-perkara yang membangkit, yang menyemangatkan alat tafwidi, di atas menyerahkan hijai kepada Allah. Kalau tidak kan malah dah kita serah Tuhan pun jadi tak molek juga. Ini lagu tu jadi. Kalau gitu tak ada ba'ith, tak ada perkara yang membangkitkan kita di atas nak menyerahkan hijai kepada Allah. Apa? Dah kalau serah pun ada juga Tuhan buat tak molek atas orang yang serah pada Allah. Baik tak payah buat gitu. Jadi gitu pula. Tapi kalau kita pakai jawab yang kedua ni, maka kita akan jadi semangat. Hijai hak kita tak yakin baik ke buruk, serah pada Allah. Serah pada Allah. Kita tidak akan lalai untuk serah pada Allah Ta'ala. Gitu. Sebab apa? Pasti kalau Tuhan buat orang yang serah pada Allah hijai dia ni, perkara yang baik-baik. Ada pun khizlan wal qusur, hak tu awal-awal lagi orang tak panggil tafwid. Sebab apa? Tak ada syak lagi khizlan dan qusur tu orang panggil fasad. Itu dah. Jawapan kedua ni lebih bagus katanya siapa? Imam Ghazali. Fa in qila wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin wa ajlihi ma'al dunya. Sallallahu alhamdulillah.